Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran pada minggu lepas. Masih lagi dalam pelajaran yang pertama yang bertajuk Pekerja Produktif Negara Cemerlang. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi 3 tajuk kecil. Yang pertama, kita akan belajar faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Yang kedua, kita akan belajar punca produktiviti orang Islam rendah. Dan yang terakhir, kita akan belajar cara untuk meningkatkan produktiviti. Okey, itu sahaja. Selamat menonton video ini sehingga habis. Kalau ada soalan boleh tanya ya. InsyaAllah. Baiklah, kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk tajuk yang pertama, kita akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Okey, faktor itu penyebab. Okey, faktor itu penyebab ataupun pendorong yang mempengaruhi produktiviti kerja. Okey, apa penyebab ataupun apa punca-punca yang menyebabkan kita ni, yang menentukan kita ni rajin ataupun tidak bekerja. Okey. Yang pertama, pendidikan. Okey, pendidikan ni adalah ilmu pengetahuan. Okey, kalau kita ada ilmu, kita pernah belajar tentang sesuatu, kita akan lebih rajin untuk buat sesuatu kerja lebih bersemangat. Okey, sebab kita ada pengalaman, kita ada pendidikan, kita ada ilmu tentang sesuatu. Bila kita tak tahu, kita akan rasa malaslah, takutlah kan. Tapi bila kita tahu tentang sesuatu, kita akan lebih yakin, akan lebih berani untuk buat sesuatu. Okey, yang kedua, selepas dia amalan, kemahiran dan latihan. Okey, amalan, kemahiran dan latihan ni maksudnya bila kita ni rajin berlatih kan, rajin walaupun tak tahu, walaupun tak pandai, kita usaha juga untuk pandaikan sesuatu tu. Kita berlatih, kita cuba sampai dapat. Okey, itu akan mempengaruhi kita punya kerajinan dalam kerja. Bila kita buat, lama-lama kita tahu, jadi kita akan lebih semangat. Okey, yang ketiga, sikap dan etika kerja. Sikap tu perangai kita lah, kita punya mindset kita, kita punya perangai dan etika kerja, cara kita bekerja macam mana. Kalau kita ni memang jenis yang malas, buat sambil lewa ataupun buat tak ikhlas. Okey, jadi itu pun akan mempengaruhi sama ada kita ni rajin ataupun tidak. Bila kita dah biasa malas, kita akan rasa macam tak bersemangat nak buat apa-apa pun. Okey, yang keempat, tahap pendapatan. Okey, tahap pendapatan ni maksudnya kalau awak dah kerja nanti, awak ada gaji, betul tak? Okey, bila gaji awak lebih tinggi, lebih orang kata berpatutan, awak akan rasa lebih rajin untuk bekerja. Macam awak lah, apa yang menyebabkan awak lagi rajin belajar? Bila cikgu bagi awak markah tinggi, bila cikgu bagi hadiah, cikgu bagi pujian. Okey, itu adalah awak punya reward, awak punya ganjaran yang awak dapat. Okey, itu tahap pendapatan tu menentukan jugalah kita punya tahap kerajinan bekerja. Okey, seterusnya yang kelima, bawah, keselamatan sosial. Keselamatan ni maksudnya bila awak bekerja nanti, awak akan rasa tempat kerja awak tu selamat untuk awak bekerja. Jadi awak akan rasa selesa, rasa semangat untuk pergi kerja hari-hari, tak rasa macam terancam kan. Melainkan kalau tempat kerja awak tu tempat yang sunyi, bahaya kan, rasa macam ada penjenayah kat situ, itu akan menentukan awak punya semangat kerja. Okey, dia akan mengganggu lah. Kalau awak rasa tak selesa, awak rasa macam malas nak pergi kerja kan. Tapi kalau sebaliknya awak selesa, tempat kerja awak selesa, awak rasa macam seronok hari-hari pergi kerja. Okey, seterusnya yang keenam, teknologi. Okey, teknologi ni maksudnya kecanggihan lah. Kecanggihan sekarang ni kan, IT kita. Kita ada handphone, ada gadget, ada laptop. Okey, teknologi. Kalau contohnya tempat orang lain semua dah mewah, dah canggih-canggih dah, laptop, handphone semua dah touch screen kan. Tapi kita masih guna yang type-type. Kita akan rasa macam kita ni ketinggalan kan. Jadi itu menentukan jugalah kita punya kerajinan. Kita tengok orang lain semua tempat kerja dia tak macam tu pun, kenapa tempat kerja kita ni tak mewah macam tu, tak canggih macam tu. Okey, tapi sebenarnya apa-apa pun kena bersyukurlah kan. Okey, teknologi tu pun penting jugalah sebenarnya untuk menentukan kita punya kerajinan. Okey, kalau kita ada kemudahan, kita akan lebih semangat untuk bekerja. Okey. Yang ketujuh, tahap suasana sosial dan kerja. Okey, macam mana persekitaran awak, kawan-kawan sekerja. Nanti awak kerja nanti besar, awak tahu. Macam sekarang ni awak masih belajar, okey, awak rasa selesa tak dalam kelas tu? Macam tu lah nanti bila kerja, awak rasa selesa tak dalam kumpulan awak tu, sosial awak? Dan kerja awak tu macam mana, suasana kerja tu? Berbahaya ke, rasa macam terganggu ke, ataupun rasa selamat kerja kat situ, rasa bersemangat, rasa macam ada sokongan daripada kawan-kawan sekerja. Itu menentukan juga. Kalau orang semua macam tak nak kawan awak, macam tak tahu pasal awak rasa macam tak best lah, tak payahlah pergi kerja, tak rajin lah, tak seronok kan.
Macam awak pergi sekolah jugalah sama. Okey, yang ke-8, motivasi. Yang terakhir, motivasi. Motivasi ni datang daripada orang sekeliling dan juga diri sendiri awak. Macam mana awak motivate diri awak, macam mana awak didik diri awak untuk sentiasa positif. Okey, kawan-kawan pun memainkan peranan lah. Kawan-kawan bagi sokongan, tak boleh macam tu, kena semangat pergi kerja, buat kerja betul-betul. Tak apa, kita orang ada, macam tu. Dalam diri awak sendiri pun kena ada motivasi. Awak kena tahu kenapa awak pergi kerja. Macam awak pergi sekolah, kenapa awak pergi sekolah. Kena ada semangat. Okey, itu motivasi lah. Itu sahaja untuk tajuk ni. Kalau ada yang tak faham boleh tanya Ustazah. Kita akan pergi ke tajuk yang kedua. Baiklah, untuk tajuk yang kedua kita akan pelajari punca produktiviti orang Islam rendah. Okey, apa sebab? Punca tu sebab sebab kita punya produktiviti, kita punya hasil ni ataupun kita punya kerajinan kita ni tak sama macam orang bukan Islam. Kita punya tahap ekonomi kita masih lagi tak setaraf dengan orang yang bukan Islam. Okey, yang pertama adalah sebab jumlah orang Islam yang terlibat dengan perusahaan dan perniagaan masih sedikit. Contohnya dalam perusahaan makanan halal. Okay, orang Islam yang terlibat dengan perniagaan yang besar-besar ni, kita ni tak ramai lagi macam orang bukan Islam kan. Kita ni masih sikit lagi. Kita tak ramai lagi orang yang boleh maju. Okay. Jadi sebab kita ni mungkin kita takut nak mencuba kan. Kita rasa macam kita ni tak setanding orang bukan Islam. Okay, sebenarnya tanggapan itu salah. Okay. Yang kedua, kurang pengetahuan dan pengalaman akan menyebabkan rendah daya kreativiti iaitu daya reka. Kreativiti tu daya reka lah, mereka sesuatu benda yang baru. Dan tidak inovatif. Inovatif tu kebolehan mereka cipta. Okay, cipta benda yang dah ada tapi inovatif. Dia ubah suai jadi benda yang lebih canggih lah macam tu. Okay. Kita ni kurang pengetahuan dan pengalaman. Okay, bila kita kurang tahu tentang sesuatu, kita kurang pengalaman, kita tak pernah ada pengalaman dalam sesuatu, kita akan rasa macam rendah diri kan. Macam kita tak pernah tahu, kita rasa macam rendah diri, rasa macam tak pandai lah, tak payahlah, takut lah kan. Okay. Jadi itu salah satu juga sebab kenapa orang Islam punya produk-produk kita ni semua tak setaraf dengan orang-orang yang bukan Islam. Okey, yang ketiga, kurang menyedari bahawa perusahaan dan perniagaan juga merupakan ibadah dan amal soleh, malah menjadi fardu kifayah kepada orang Islam. Okey, kita ni orang Islam ni kurang sedar bahawasanya perniagaan dan juga perusahaan ni macam pembuatan lah. Buat benda-benda kan, macam kilang-kilang, okey, merupakan ibadah dan amal soleh. Salah satu juga pekerjaan yang dikira ibadah. Okey, bila buat dapat pahala. Bila ibadah ni buat dapat pahala kan. Dan amal soleh, benda-benda yang baik. Okey. Sebabnya kalau kita fikir balik, sebenarnya perniagaan ni salah satu daripada sunnah Rasulullah kan. Malah menjadi fardu kifayah kepada orang Islam. Okey, fardu kifayah maksudnya kena ada orang yang wakil. Okey, dalam kalangan orang Islam kena ada wakil yang mana kita ni mendominasi ekonomi. Kena ada wakil fardu kifayah kan. Fardu tu maksudnya wajib. Tapi bukan setiap orang lah. Kena ada wakil. Sebab itulah kita ni kurang potensi macam orang yang bukan Islam. Sebab kita ni kurang sedar. Sebab penting sebenarnya perniagaan dan perusahaan ni. Sebab sampaikan makanan halal pun orang bukan Islam buat, maksudnya macam tak patutlah kan sebagai orang Islam. Okay. Yang keempat, kurang galakan dan sokongan daripada orang Islam sendiri. Kita ni orang Islam sendiri pun kita takut ataupun ragu-ragu nak sokong produk orang Islam. Kan, kadang-kadang kita macam tak pernah dengar je ni, kita takut nak beli, kita lagi prefer beli yang dah biasa kita jumpa orang bukan Islam buat. Contohnya apa benda lah, roti ke, sabun ke, apa benda produk-produk yang kita beli, semua kita beli yang kita dah biasa guna daripada kecil kan. Jadi sebenarnya kita ni pun kurang sokongan daripada orang Islam sendiri. Orang Islam pun kadang-kadang tak nak beli makanan ataupun produk orang Islam buat. Okay, sebab kita tak yakin kan, kita takut nak cuba. Okay. Yang kelima, tidak menyedari peranan orang Islam sebagai pelopor, penggerak dan pemimpin dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang perniagaan. Okay, kita ni tak sedar kita punya peranan sebagai orang Islam. Orang Islam ni pelopor, maksudnya orang yang memulakan sesuatu. Penggerak ni maksudnya yang jadikan sesuatu tu bergerak lah. Kan, lebih maju, memajukan sesuatu tu. Dan pemimpin ni ketua dalam semua bidang kehidupan termasuk dalam bidang perniagaan. Kita tak sedar kan, sebab dulu zaman Nabi kan, Nabi ketua semua, ketua negara kan, ketua ekonomi, ketua semua benda. Tapi kita sekarang kita tak sedar ataupun kita kurang sedar peranan orang Islam ni penting sebenarnya. Kita sepatutnya jadi pemimpin, bukan kita dipimpin oleh orang bukan Islam.
Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya kan. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang punca produktiviti orang Islam rendah. Ada 5 punca. Okey. Yang pertama kita ulang semula, jumlah orang Islam masih sedikit. Yang kedua, kurang pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, kurang menyedari bahawasanya perniagaan dan perusahaan merupakan ibadah dan amal soleh dan juga fardu kifayah. Yang keempat, kurang galakan dan sokongan daripada orang Islam. Dan yang terakhir, tidak menjadi peranan orang Islam sebagai pemimpin dalam semua bidang kehidupan. Okey. Itu sahaja untuk tajuk kali ini. Kita akan beralih ke tajuk yang terakhir. Baiklah, untuk tajuk terakhir pada hari ini, kita akan mempelajari tentang cara untuk meningkatkan produktiviti orang Islam. Macam mana untuk meningkatkan kualiti kerja kita, macam mana nak menaikkan lagi barang-barang orang Islam. Okay? Kita sendiri sebagai produk orang Islam. Okay? Ada 9 cara untuk meningkatkan produktiviti orang Islam. Yang pertama, tidak mengabaikan kewajipan kepada Allah. Okay, apa beza kita dengan orang kafir? Kita ada Allah, kan? Kita ada ibadah kita, solat, puasa, zakat. Okay, jadi kita, walaupun kita sibuk bekerja, kita tak boleh abaikan kewajipan kepada Allah. Masuk je waktu kena solat. Okay, jadi itu yang membezakan kita dengan orang bukan Islam. Kita ada Tuhan. Okay, kita ada Tuhan dan Tuhan kita satu. Jadi apa-apa pun kita tetap kena jagalah hubungan kita dengan Allah, kan? Sibuk macam mana pun kita, kaya macam mana pun kita, tetap kena utamakan Allah. Okay, yang kedua, datang lebih awal ke tempat kerja. Macam awak sekarang sekolah kan? Okay, cara awak jadi orang yang produktif, awak datang awal ke sekolah. Bila sekolah buka nantilah. Okay, datang lebih awal ke tempat kerja. Nanti bila dah kerja macam tu juga. Datang lebih awal. Maksudnya kalau masuk pukul 7.30, datang pukul 7 ke, 7 suku ke, awal sikit datang. Okay, yang ketiga, fokus pada satu-satu tugas. Fokus kalau ada banyak tugas sekalipun, ada banyak kerja, fokus satu-satu. Buat satu-satu. Macam mana awak nak jadi pekerja yang produktif daripada sekarang? Awak belajar kan? Kalau banyak subjek, ada homework kan, awak fokus satu-satu. Buat satu-satu kerja. Jangan buka semua subjek, lepas tu semua tak siap. Buat sikit-sikit-sikit, tak nak. Jadi kita selesaikan satu-satu. Buat BM dulu, lepas tu apa, susun. Okay? Yang keempat, elak membuat 2 kerja dalam satu masa. Ni lebih kurang macam nombor 3 tadilah. Cuma dia kata elak membuat 2 kerja dalam satu masa. Jangan buat 2 kerja satu masa jadi kita tak fokus. Kan? Okay. Jadi kalau nak buat matematik je. Jangan matematik buat dengan sains, lepas tu kita pening. Ni kerja matematik ke kerja sains. Okay, jadi kena buat satu-satu. Yang kelima, memberi latihan dan motivasi kepada pekerja. Okey, ni nanti bila awak dah besar, kalau awak ditakdirkan Allah menjadi bos kan, jadi orang yang lebih tinggi pangkatnya, awak kena bagi latihan dan motivasi kepada pekerja. Okey, sebagai bos, sebagai majikan, awak kena bagi latihan. Okey, latihan kepada orang bawahan awak, pekerja awak. Macam mana nak bekerja, bagi dia tahu, bagi dia ilmu. Macam mana nak bekerja dengan baik dan juga motivasi. Motivasi ni maksudnya semangatlah, bagi semangat. Awak bagus. Teruskan usaha. Janganlah kita buat dia lemah semangat, kita kutuk dia kan. Kita rasa macam dia tu tak bagus, kita hina dia. Tak boleh macam tu. Jadi sebagai orang yang jawatan lebih tinggi, awak sepatutnya lebih menghargai orang bawahan awak. Okay, kena pandai bagi motivasi lah. Semangat, kata-kata pujian, bagi galakan, sokongan. Okay, itu contoh sebagai majikan. Okay. Seterusnya yang keenam, tidak membuat perkara yang sia-sia dan membuang masa. Maksudnya waktu kerja tu buat kerja betul-betul. Jangan buat benda-benda yang buang masa, sia-sia. Main game, buatlah apa benda yang patut kan. Awak tahu sendiri tanggungjawab awak apa, kerja awak apa, jadi buat kerja awak masing-masing. Okey. Yang ketujuh, dulukan kerja mengikut urusan masa yang disusun mengikut keutamaan. Okey, dulukan kerja mengikut urutan masa. Maksudnya kalau contohnya esok kena hantar subjek BM dulu. Jadi selesaikan kerja BM dulu. Okey, kalau contoh sains, minggu depan baru kena hantar. Jadi buat yang lain dulu, baru buat sains. Macam tu, susun mengikut keutamaan. Tengok dulu yang mana dulu, kita dulukan. Okey. Yang ke-8, jadikan kerja yang berat sebagai satu cabaran dan ujian. Walaupun susah macam mana pun kerja awak, tugas awak susah macam mana pun, jadikan sebagai satu cabaran. Aku boleh buat ni. InsyaAllah ni banyak ilmu aku dapat kalau aku buat. Macam contohnya awak rasa susah sangat subjek tu kan. Awak jangan rasa macam, beratlah, susahlah subjek matematik ni, susah. Tak, awak kena anggap tu sebagai cabaran. Mula-mula memang susah. Tapi bila nanti awak dah usaha, awak dah pandai, awak akan rasa macam benda tu sebenarnya awak boleh buat. Allah bagi awak, mesti awak boleh buat. Okay? Dan ujian satu benda tu juga, walaupun dia susah tapi dia ujian. Okay, bila kita sabar, insyaAllah pahala kita akan dapat lah.
Okey, yang terakhir, bersungguh-sungguh dan istiqamah. Istiqamah tu berterusan. Okey, bersungguh-sungguh maksudnya buat kerja tu sungguh-sungguh lah. Macam awak sebagai pelajar pun buat kerja sungguh-sungguh. Nanti bila awak bekerja, nanti bila besar, awak dah terbiasa. Bila buat sesuatu, awak buat bersungguh-sungguh. Bukan buat main-main, bukan buat sambil lewa. Okey. Jadi bila dah biasa, insya-Allah sampai awak dewasa nanti pun awak akan jadi pekerja yang produktif. Mana tahu awak jadi pemimpin suatu hari nanti, jadi Perdana Menteri, insya-Allah Ustazah doakan. Okey, dan usaha awak tu juga mesti berterusan. Bukannya hari ni je rajin, esok malas. Bukan macam tu. Okey, jadi sentiasa rajin, sentiasa berusaha bersungguh-sungguh. Dan sekarang ni tugas awak sebagai pelajar, belajar bersungguh-sungguh lah. Dan usaha awak sebagai pelajar pun kena berterusan. Okey. Itu sahaja untuk 3 tajuk pada hari ini. Baiklah, tugasan untuk hari ini 28 Januari 2021. Okey, senang sahaja tugasan untuk hari ini. Awak cuma perlu rakam video, awak membacakan tanpa melihat buku ataupun nota. 3 faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja. Pilih 3. Okey, suka hati awak lah nak paling pendek ke, paling panjang ke, terpulang. Kemudian 3 punca produktiviti orang Islam rendah. Dan yang terakhir 3 cara untuk meningkatkan produktiviti orang Islam. Okey, mula-mula awak kena salin dulu nota 3-3 tu. Salin dulu dalam buku. Kemudian awak pilih 3-3-3. Setiap tajuk tu pilih 3-3-3. Hafal dulu. Lepas tu rakam video ataupun audio pun boleh juga. Okey, tanpa melihat buku ataupun nota ya. Itu sahaja untuk kali ini. Saya harap semua faham tentang tajuk ini. Kalau ada sebarang soalan boleh kemukakan kepada Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.